Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sambung dua bahagian. Yang pertama, identiti, matrik identiti. Yang kedua, matrik songsang. So, kita tengok dahulu standard pelajaran 2.2.4 iaitu menerangkan ciri-ciri matrik identiti. Okay. Kita imbas dahulu, okey. Jika 10,000 darab 1 bersamaan 10,000. So kalau kita terbalikkan, jika 1 darab 10,000, so kita akan dapat 10,000 juga. So maksudnya nombor darab dengan 1 atau 1 darab dengan apa-apa nombor akan dapat nombor tu balik. Sama juga dengan pemboleh ubah. So jika ada A darab 1, kita akan dapat sama dengan A. 1 darab A pun dapat A. Bermakna apa-apa huruf pemboleh ubah, kita darab dengan 1, kita akan dapat balik huruf pemboleh ubah tu. Itu konsep dia. Okay, so kita tengok. Konsep pendaraban suatu nombor dengan satu atau sebaliknya. Matrik identiti ialah matrik segi empat sama. Okey, matrik identiti kita simbolkan dengan simbol I. Okey, matrik identiti I didarabkan dengan suatu matriks A akan menghasilkan matriks A. Jadi kalau kita buat satu persamaan A darab I, matrik A darab identiti sama dengan I darab A, identiti darab matrik A sama dengan nilai A. Maknanya kalau kita darab identiti dekat belakang atau identiti dekat depan, kita akan dapat matrik A. Okay, sama juga kalau saya ada B, matrik B darab identiti adalah sama dengan matrik B. Okay. Matrik identiti boleh ditulis dalam bentuk yang pertama ni, 1001 atau 100001001. Yang ini peringkat dia 3 darab 3. Dikenali sebagai matrik identiti dan diwakili oleh I. Okay. Matrik identiti awak perlu tahu dia ada banyak. Dia bukannya 2 darab 2 saja, 3 darab 3 je. Dia ada 4 darab 4, 5 darab 5, 6 darab 6, dan ada banyak. Okey, tapi dengan syarat dia adalah matrik segi 4. Sebab tu dia punya peringkat sama, 2 darab 2. Maknanya bilangan lajur dan bilangan baris matrik identiti adalah sama. Okey. Nombor yang ada dalam matrik identiti hanya ada nombor 1 dan sifar. Okey, 1 dan sifar. Okey. So kita tengok yang ini. Matrik identiti yang pertama 2 darab 2, dia ada 1001. So kita tengok perpenjuru. 1 1. Okey, yang kedua matrik identiti 3 darab 3, kita ada pun 1 1 1. Yang lain semua sifar. So ini adalah matrik identiti. Matrik identiti ialah matrik perpenjuru. Nama lain juga kita panggil dia matrik perpenjuru. Kenapa perpenjuru? Sebab dia ada nombor tu, 1 1 1 tu. Okey, dan perpenjuru utama dia semuanya nilai dia adalah 1. Kalau kita tahu perpenjuru kan bucu ke bucu. So kalau kita tengok bucu lagi satu yang sini, ke sini, kita akan nampak dekat sini, dia ada kosong. Okay, kalau yang kedua ni, 0 1 0. So dia tak semuanya nombor 1. Sebab tu kita tengok perpenjuru utama. Lebih senang. Semuanya 1. Kalau kita ada 4 dalam 4, katakanlah matrik I kita 4 dalam 4. So kita ada 1 0 0 0. 0 1 0 0 0. 0 0 1 0 0 0 0 0 1. Ni adalah identiti 4 darab 4. So awak akan nampak dekat sini, semua nilainya, perpenjuru dia, nilai dia adalah 1. So ini adalah identiti. So awak kena tahu. Okay, kalau matrik identiti 5 darab 5 pun sama. Okay. Okay, katakanlah kita ada
dua matrix Okay, kita ada matrix Z dan identiti. So Z kita dekat sini dia 2 darab 2. So identiti pun 2 darab 2. So kita darab. Okay, Z darab I. ZI tu maksudnya Z darab I. Kita darab seperti biasa. Maknanya darab baris ke baris kan. Baris ke baris. Baris darab dengan lajur. So 1 darab 1 tambah 2 darab kosong. So kita kira kita akan dapat jawapannya 1, 2, 3, 9. Sama dengan Z mula-mula tadi. 1, 2, 3, 9. So bermakna I ni, okay, matrik yang kedua ni adalah matrik identiti. Okay. Kita tengok contoh, kita tengok soalan. So kita ada matrik S, matrik T. Soalan yang pertama, hitung hitung SI tambah TI. So macam mana kita nak selesaikan? Kita tahu tadi, suatu matrik darab dengan I. Matrik identiti, kita akan dapat matrik tu balik. Maksudnya kita kalau SI, S darab I akan dapat S. So T darab I akan dapat T. So yang tinggal adalah S tambah T. Okay. So S tambah T kita boleh selesaikan dengan cara tambah. So kita buatlah step dia macam biasa. Okay, selesaikan sampai habis. So cikgu tak tunjuk kat sini. Okay, awak boleh kira. Saya nak tunjuk daripada soalan yang pertama tu, apa yang awak nak buat kalau ada identiti. So ini yang awak perlu buat. Step yang bawah ni awak selesaikan macam biasa. Okay. Soalan B. Kita ada IS dalam kurungan T. So I darab S. So kita akan dapat S. So ST dalam kurungan tu maksudnya dia adalah simbol darab. Bermakna S darab dengan T. S dengan T kita kena darab. So ambil seat S. Okay, darabkan dengan matrik T. Darab seperti biasa. Selesaikan sampai habis. Tengok soalan C. 4 IT. Okay, kita ada I dekat situ, IT. So, IT bila darab akan dapat T. I kuasa 2 bermakna I darab I. Jadi, I darab I akan tinggal I. Okay, disebabkan oleh ini adalah tolak. So, kita tak boleh tolak, kita tak boleh nak selesaikan T dengan I tu. So, kita kena kira dulu 4 darab T. Okay, dapatkan matrik dekat depan ni. Dah dapat, baru kita boleh tolak dekat belakang. Okay, ada titik tu. Kita selesaikan macam biasalah sampai habis. Okay. Soalan D, kita ada kurungan. Okay, S tolak I. Okay, S tolak I, maksud dia, macam mana S tolak I, darab dengan I, dapat S tolak I. Okay, dia macam ni. S tolak I ni katakanlah kita simbolkan dia adalah A. Suatu nombor saja. Okay. So kita ada A darab I. So kita akan dapat A kan. Maknanya, kalau kita ada S tolak I, semua nombor dekat depan ni, kita darabkan dengan I, kita akan dapat nombor semua dalam tu. So sebab tu S tolak I darab I, kita akan dapat S tolak I. So S tolak I ni kita kena selesaikan lah. Kurungan tu tak ada apa-apa dah kat sini. So selesaikan tolak sampai habis lah, sama macam biasa. Boleh faham? Boleh. Okay. So tadi matrik identiti. Okay. Kita ada identiti ya. So awak boleh ingat matrik identiti ni dia adalah 1001. Okay. Maknanya kalau kita ada A darab identiti, kita akan dapat nilai matrik A. Dia dapat matrik tu semula. Okay. Kita pergi pada songsang. Okay. Apa dia matrik songsang? Kita ada A darab B, matrik A darab dengan matrik B, kita dapat jawapan, kalau kita darab B dengan A, kita terbalikkan dia, kita akan dapat matrik I. Maksudnya A darab B sama dengan B darab A sama dengan I. Identity.
jika pendaraban matrik A dan matrik B menghasilkan matrik identiti I, maka matrik B adalah songsang matrik A dan sebaliknya. Pendaraban matrik A dan matrik songsang A negatif 1. Untuk kita simbolkan matrik songsang, kita akan guna simbol A kuasa negatif 1. A negatif 1 akan menghasilkan matrik identiti. So, A darab A songsang, A negatif 1 sama dengan A songsang, A negatif 1 darab A sama dengan I. Jadi dekat sini, kalau tengok daripada AB sama dengan BA sama dengan I tu, so dekat sini kita dapat kena pasti matrik B yang pertama dan B yang kedua ni, dua-dua adalah matrik songsang. Okey, maksudnya A songsangan dia, darab dengan songsang dia, ataupun songsang dulu, songsangan dia di depan darab dengan A, akan dapat identiti. Okey, A negatif 1 dibaca sebagai matrik songsang A. Matrik songsang A dan A negatif 1 tak sama dengan 1 per A. Kita belajar indeks, kalau ada negatif 1, dia akan jadi 1 per kan? Tapi situasi untuk songsang, dia bukan 1 per A. Okay, awak jangan pandai-pandai tukar 1 per A. Alright, okay. Kita tengok contoh. Okay, contoh 22. Tentukan sama ada matriks berikut ialah matriks songsang bagi 4172. Jelaskan jawapan anda. Okay, kita nak semak. So, caranya, okay. So, matrik ni, ini adalah, katalah kita simbolkan ni matrik A. So, ini adalah songsangan dia kata. So, kita nak tengok ini songsang ke tak? Ni A negatif 1 ke tak? So, jadi kita darab. So, bila kita darab macam biasa. Okay. Kita dapat 9. Okay, kalau awak ingat tadi, A darab dengan A songsang, matrik songsang A, kita akan dapat identiti. Dan identiti sebab ini adalah 2 darab 2. So, identiti kita sepatutnya dapat 1001. Sekarang ni kat sini 9. Automatik ini bukan matrik songsang bagi matrik tersebut. Sebab nombor yang pertama 9. Sepatutnya dapat 1. So, kalau kita tak kira habis, kalau kita selesaikan habis pun, kita tak akan dapat lah. Ni jawapan dia dapat. Dia dapat jawapan. Bermakna dia bukan matriks ni identiti, jadi dia adalah bukan matriks songsang. Tengok soalan B. Soalan yang sama. Katakan ini adalah matrik A. So, ini katakan ini adalah songsang dia. Kita nak semak betul ke dia songsang ke tidak. Okay. So, bila kita nak semak, kita darab. Okay, kita darab macam biasa. Okay, kita dapat 1. Tu macam nak betul lah tu. Sebab pertama sekali nombor darab tu, dapat 1. Kira habis. Kira sampai habis, kita dapat 001. Maknanya kita dapat identiti. Jadi, soalan ini adalah matrik songsang bagi matrik atas tadi. Okay, matrik 4172. Okay. Untuk membuktikan dia adalah matrik, betul-betul matrik songsang, kita kena buat reverse. Reverse tu maksudnya yang pertama, kita darabkan A ni dengan A songsang ni. Okey, jadi kita terbalikkan A negatif 1 ni, kita darabkan dengan A. So, kita masih dapat, ini dapat identiti, ini pun dapat identiti. So, baru kita boleh kata kedua-dua ni, B tu adalah matrik songsang. Boleh? Ada soalan tanya? Boleh cikgu teruskan ke? Boleh. Alright, okay.
Okay. Bahagian yang ke-10, disambung dengan menentukan matriks songsang bagi matriks 2 darab 2. So kita akan tengok matriks yang kita nak tengok peringkat dia 2 darab 2 saja. Okay. Sebelum ni saya terangkan A darab dengan A songsang, awak akan dapat identiti. Ataupun kalau kita terbalik A songsang darab dengan A, kita akan dapat identiti. Sekarang ni kita nak cari, kita nak cari matriks songsang. Kita nak cari matriks ni macam mana. So kita ada suatu matriks A, nilai unsur dalam matriks A, B, C, D. So matriks songsang A negatif 1 boleh diperoleh dengan rumus berikut. So kita ada rumus ni. A songsang sama dengan 1 per A darab D tolak B darab C. Yang ni dia darab ni. Sini dia silang. Dia darab. Lepas tu B dengan C tu dia darab dan ditolak. Kemudian matrik yang di belakang ni kalau awak nampak A dengan D tu dia terbalikkan kedudukan. Manakala untuk B dengan C, kalau dia positif, dia akan jadi negatif. Kalau nilai dia negatif, dia akan jadi positif. Dia akan terbalik simbol positif negatif. Dan dengan syarat A, D tolak B, C tak boleh kosong. So maksudnya yang di bawah ni tak boleh kosong. Penentu matrik A absolute ni, A modulus ialah A, D tolak BC dengan keadaan AD tolak BC tak sama dengan kosong. Oleh itu, matriks songsang A negatif 1 wujud. Matriks songsang tidak wujud apabila AD tolak BC sama dengan sifar. Ini dia nak cakap, penentu ni nak menunjukkan matriks songsang tu boleh wujud. Boleh ada kalau AD tolak BC tak sama dengan sifar. So kalau awak tekan kalkulator, 1 per sifar ataupun apa-apa nombor apa dengan sifar, awak akan dapat max error. Bermakna nilai tu tak ada kan. Itu maksud dia, syarat dia yang bawah tu tak boleh nilai kosong. Penentu matriks. Kita tengok contoh 23. Bagi setiap matriks berikut, tentukan sama ada matriks songsang wujud. Jika wujud, hitung matriks songsang. Nak tengok dia ada atau tak ada matriks songsang. Jadi cara dia adalah, kita kena pasti unsur. Kita ada, kalau kita nak simbolkan dia adalah A, B, C, D. Jadi A kita 1, B adalah 2, C adalah 4, D adalah 8. Kita kira lah AD tolak BC. Sama dengan, kita kira seperti biasa, kita tengok, jawapan dapat sifar tak? Kalau dia dapat sifar, apa maksud dia? Maksudnya A negatif 1 tidak wujud. Maknanya songsang bagi matriks soalan yang pertama A tak ada. Tak wujud songsang dia. Kita kira B pula, cara yang sama, kita tengok, hasil tolak dia, AD tolak BC dapat tak sifar? So dia dapat 2. So maksudnya dia tak dapat sifar. Jadi matriks songsangnya adalah wujud. Kalau matriks songsang yang wujud, jadi kita boleh kira lah matriks songsang tu macam mana. So kita kira matriks songsang. So tadi kita dah kira lah bawah tu dapat 2. So yang di sini dalam matrik yang di belakang ni nombor 4 dengan 3 kita terbalikkan. Kita tukar kedudukan dia. 4 dengan 3 ni turun bawah atau naik atas. 5 tu positif, so dia akan jadi negatif. 2 positif akan jadi negatif. Nombor masih sama. Untuk C dengan B, nombornya masih kekal.
tanda positif negatif saja berubah. Jadi kita permudahkan. Okay, kita permudahkan. Okay. 1/2. Tadi kan dapat 2 kat bawah kan? So 1/2 matriks yang di belakang. Okay. Kemudian kita darab seperti biasa. So 1/2 darab 4 dapat 2. Okay, darab semua sekali. Okay. Untuk jawapan, macam saya cakap sebelum ni, kalau jawapan awak dapat perpuluhan, awak boleh tulis puluhan ataupun pecahan. Tetapi kalau perpuluhan dapat jawapan yang panjang, okay, ambil nilai pecahan. Contoh 24, diberi matriks C. Kata matriks C 2, -6, 1, -2. Hitung matriks songsang C. So kita nak kira matriks songsang C. Okay, macam mana nak kira matriks songsang dia? Kita kira 1/2 darab -2 tolak -6 darab 1. So yang itu kita akan dapat nilainya 2. Okay, yang di belakang kita terbalikkan dulu kedudukan -2 dengan 2. Kemudian 6 akan jadi 6 tu jadi positif 6 jadi positif. 1 tu jadi negatif. Jadi awak jangan ingat semua tu akan tukar jadi negatif, tak. Dia bergantung kepada tanda nilai depan nombor tu. Kalau nombor 6 asalnya negatif, dia jadi positif. Okey, 1 asalnya positif, dia akan jadi negatif. Nombornya kekal. Okey, kita pemudahkan. Darab seperti biasa. Okey, itulah jawapan dia. So, kalau dia kata hitung matriks songsang, maksud dia kita nak jawapannya seperti ini. Jawapan matriks. So, songsangnya kita simbolkan dengan C -1. Okey, boleh? Ada soalan nak tanya sampai sini? Ada kat mana yang tak faham? Boleh ke? Okey. Contoh 25. Contoh 25 diberi matriks D sama dengan N -6, 1, -2. Hitung nilai M jika matriks D tidak mempunyai songsang. Okay, D tidak ada songsang dia kata. So macam mana kita nak selesaikan? Okay, kita semak. Okay, kita simbolkan A, B, C, D tu dengan suara saya perlahan. Dengar tak suara? Okay. A, B, C, D kita dah ada dekat sini. So, matriks D tidak mempunyai songsang apabila AD tolak BC sama dengan kosong. Okay. So, M darab dengan -2 tolak -6 darab 1 sama dengan sifar. Jadi, kita permudahkan, kita akan dapat -2M tambah 6 sama dengan sifar. So, kita boleh selesaikan M sama dengan 3. Faham ke? Saya ulang balik sekali. Okay. Macam mana saya boleh hasilkan persamaan ni? Okay. Kita ada matriks D. Kemudian kita nak cari nilai M. Okay. Nilai M kita kat sini yang kita tak tahu. So, syarat dia kata dekat sini, matriks D tidak mempunyai songsang. Kalau dia tidak mempunyai songsang, bermakna hasil darab AD tolak dengan BC, kita akan dapat kosong. So, kita gantikan AD tolak BC tu dengan nombor yang dah ada tu, kita samakan dengan sifar.
Jadi maknanya bila kita samakan dengan sifar, kita selesaikan seperti selesaikan persamaan linear. So dapatlah nilai M tu sama dengan 3. Okay, itu cara dia. Okay, soalan yang kedua, diberi matrik D. Okay, so kalau kita tengok tadi soalan sama kan. Okay, sekarang ni dia kata, itu nilai M jika D songsang ada. Tadi tak ada songsang kan. Okay, sekarang ni dia kata D songsang ni ada. So macam mana kita nak kira? So kita tahu D darab dengan songsangan D. Matrik songsang. Okay, dengar tak suara saya yang lain? Dengar. Okay, dengar. Izatul, mungkin awak punya line internet kot. Dan suara saya tak jelas. Okay. So D darab dengan songsang, D akan dapat identiti. So kita tulis, kita letakkan D di depan, songsangan dia di belakang dan kita samakan dengan identiti. Okay, macam mana saya tahu 101 ni? Sebab dia adalah 2 darab 2. So identiti dia 1001. Okay. Kita darab seperti biasa. Okay, bila kita darab yang depan ni, kita akan samakan dengan unsur di belakang identiti. Okay. So kita kan nak nilai M kan? So kita dapat yang ini. M ni kita pemudahkan, kita akan dapat negatif M. Yang ini darab tambah 3. So negatif M tambah 3 sama dengan 1. So M sama dengan 2. Dah dapat jawapan. Okay, kenapa tak perlu kira yang lain? Sebab M ni dia duduk kat sini je. Yang ini tak payahlah kita bazir masa nak bandingkan dengan nilai yang lain. Kalau kita bandingkan pun kita akan dapat samalah sifar tu jawapan dia. Okay, kalau awak tengok, ini contoh 25. Contoh 24 tadi yang mula-mula kita buat. Okay, soalan dia suruh cari songsangan bagi C kan. So kalau awak tengok soalan dia 1. Ada negatif 2, ada negatif 6. Nilai yang M yang tak ada tu adalah nombor 2. So dekat sini dia nak membuktikan yang kita kira ni betul lah. Yang M yang kita dapat 2 ni betul. Okay, dia, sebab tu D suatu matrik darab dengan suatu matrik songsang ataupun tersebaliknya akan dapat matrik identiti. Okay. Saya nak berhenti di sini. Okay, cukup sampai sini. Dan saya nak awak buat latihan dan share dalam grup.